ada 7 buah kerajaan di alam Melayu ni, iaitu tadi kita mulakan dengan Champa, Angkor, kemudian Funan, dan berikutnya Kedah Tua, diikuti oleh Gangga Negara, Sriwijaya dan juga Majapahit. Jadi campur semua kewujudan kerajaan di alam Melayu ni yang telah kita bincangkan tadi, ada 7 buah kerajaan ni. Profesor-profesor Malaysia menciptakan sebuah konsep alam Melayu, yang tidak berdasarkan dengan kajian penelitian sejarah yang nyata. Para profesor Malaysia hanya berdasarkan dengan perihal kecocokan semata. Bahkan kecocokan itu, terbilang amatlah sangat kecil. Profesor Malaysia merekayasa sejarah kerajaan, yang terdaftar masuk dalam wilayah alam Melayu. Kerajaan-kerajaan yang masuk dalam daftar alam Melayu, hanya beberapa saja, bisa dihitung dengan jari. Sedangkan di wilayah negara Indonesia, begitu banyak kerajaan-kerajaan yang umurnya terbilang masih sezaman dengan kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Bahkan lebih tua dari kerajaan-kerajaan tersebut. Maka dari itu, konsep alam Melayu adalah konsep halusinasi yang dikarang oleh para profesor Malaysia saja, yang hanya mengaitkan kerajaan Melayu. Akan tetapi, kerajaan Majapahit bukanlah kerajaan Melayu, dan tetap saja masuk dalam wilayah alam Melayu. Indonesia memiliki kerajaan tertua, kerajaan itu adalah kerajaan Sunda, yaitu kerajaan Salakanagara. Dari kerajaan Sunda itulah, muncul sebuah istilah Sundaland. Dan sejarawan Portugis yang datang ke wilayah yang saat ini menjadi Indonesia, sejarawan Portugis melihat dan mendapatkan informasi dari masyarakat setempat, hingga tercipta istilah nama Sundaland. Yang dimulai dari peradaban kerajaan tertua, yaitu kerajaan Sunda, kerajaan Salakanagara. Itulah penelitian sejarah dari sejarawan Portugis. Profesor-profesor Malaysia tidak meneliti terlebih dahulu, sebelum menciptakan sebuah konsep, dan menyebarkan pemikiran konsepnya itu. Buatlah sejarah-sejarah kerajaan dengan detail, dan menyeluruh, jika semua itu adalah sebuah sejarah alam Melayu yang benar-benar nyata. Itu adalah sebuah konsep yang amat sangat konyol sekali. Konsep yang direkayasa, konsep halusinasi, demi mengagungkan kemelayuan semata. Lagi pula, pusat dan asal-usulnya Melayu itu bukanlah di Malaysia, akan tetapi Malaysia seolah-olah yang memiliki peradaban sejarah Melayu. Jika Malaysia memang ingin mengajarkan sejarah kerajaan, ajarkanlah sejarah kerajaan yang ada di Malaysia saja. Tidak perlu menyeberang kemana-mana, hingga menabrak sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Serta menabrak sejarah kerajaan yang ada di negara lainnya. Setiap negara pasti memiliki sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu, yang dipelajari di setiap sekolah di negaranya masing-masing. Begitupun dengan Indonesia, sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, hanya untuk rakyat Indonesia, yang dimaksud hanya untuk ilmu pengetahuan tentang peradaban di masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan mengambil contoh sikap dan sifat serta pemikiran yang baik, serta meninggalkan perilaku yang buruk pada masa kerajaan itu sendiri. Itulah makna dari sebuah kisah sejarah kerajaan, yang untuk dipelajari. Bukan untuk membangga-banggakan, dan mencoba mengagung-agungkan di kehidupan saat ini. Karena semua itu hanyalah tinggal sejarah. Ini adalah kerajaan alam Melayu, di mana di sini menunjukkan 7 buah kerajaan di alam Melayu. Yang pertamanya ialah Champa, kemudian kerajaan Angkor, yang ketiga kerajaan Funan, yang keempat kerajaan Kedah Tua, yang kelima kerajaan Gangga Negara, yang keenam kerajaan Sriwijaya, dan yang ketujuh kerajaan Majapahit. Jadi dalam sesi pada hari ini, kita akan sentuhlah ataupun kita akan lihatlah sedikit latar belakang tentang kerajaan alam Melayu yang ada ni. So, jom kita tengok satu persatu kewujudan kerajaan di alam Melayu ni. Yang pertamanya kita lihat dahulu kepada kerajaan Champa. Lokasi kerajaan Champa ni berada di selatan dan tengah Vietnam. Dan kerajaan ini telah ditubuhkan pada abad kedua. Pusat kerajaan bagi kerajaan Champa ni ialah Indrapura. Jadi itu tentang kerajaan Champa, iaitu dia berada di mana? Di selatan dan tengah Vietnam, dan kerajaan ini muncul pada abad yang kedua, dan pusat kerajaannya ialah Indrapura. Tu cikgu dah ulang dah tu 2 kali. Okey, kemudiannya kita lihat pula kerajaan yang berikutnya, iaitu kerajaan Angkor. Okey, di mana kerajaan Angkor ni? Kerajaan Angkor ni telah
terletak di lembah Sungai Mekong. Okey, ini kawasannya di lembah Sungai Mekong, dan kerajaan Angkor ni muncul pada abad yang ke-9. Pusat kerajaannya pula adalah Hari Haralaya. Cikgu ulang lagi pusat kerajaannya ialah Hari Haralaya. Okey, jadi itu untuk kerajaan Angkor. So, kita lihat pula kepada kerajaan Funan. Okey, mana terletak kerajaan Funan? Okey, di sini kerajaan Funan. Di mana kerajaan Funan ni lokasinya adalah di lembah Sungai Mekong juga. So, sama dengan kerajaan Angkor ni di lembah Sungai Mekong, dan kerajaan ni muncul pada abad yang pertama, dan pusat kerajaannya ialah Vyadapura. Okey, itu pusat kerajaan Funan apa? Vyadapura. Kalau kita tengok Funan ni antara yang terawal lah, iaitu muncul pada abad yang pertama. Okey, so kemudiannya kita lihat pula kepada kerajaan yang berikutnya, iaitu kerajaan Kedah Tua. Okey, ini kerajaan Kedah Tua. Untuk kamu nak faham yang lebih lanjut, Kedah Tua ni Kedah sekarang lah. Okey, di mana kerajaan Kedah Tua ni lokasinya adalah di Sungai Mas dan juga Sungai Bujang, dan muncul pada abad ke-5 Masihi. Dan untuk kerajaan Kedah Tua ni pusat kerajaannya ada dua, satu di Sungai Mas dan satu lagi di Sungai Bujang. Jadi pusat kerajaannya juga ada dua, iaitu satu di Sungai Mas dan yang keduanya di Pangkalan Bujang. Okey, itu tentang kerajaan Kedah Tua. Kawasannya berada di sini, di negeri Kedah sekarang lah. Okey, dan kemudiannya kita pergi yang berikutnya ialah tentang kerajaan Gangga Negara. Okey, Gangga Negara ni kalau kita lihat lokasinya berada di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu. So di bahagian pantai barat, di bahagian tengah Tanah Melayu. So sebelah sinilah kerajaan Gangga Negara ni muncul pada abad ke-6, dan pusat kerajaannya pula adalah Pangkalan. Di mana pusat kerajaan Gangga Negara? Pangkalan. Okey, kemudian kita pergi next kepada kerajaan yang berikutnya, iaitu kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya ni lokasinya berada di lembah Sungai Musi di Sumatera. Ini adalah tanah Sumatera ni. Jadi Sriwijaya ni lokasinya adalah berada di lembah Sungai Musi, Sumatera, dan kerajaan Sriwijaya ni muncul pada abad ke-7. Manakala pusat kerajaan Sriwijaya pula, pusat kerajaan Sriwijaya ialah Palembang. Okey, apa pusat kerajaan Sriwijaya? Palembang. Okey, so kita lihat pula kerajaan yang terakhir ataupun kerajaan yang ke-7, iaitu kerajaan Majapahit. Majapahit ni kalau kita tengok ini adalah kawasan Tanah Jawa, di mana lokasi kerajaan Majapahit ni berada di lembah Sungai Berantas, iaitu di bahagian Jawa Timur, dan kerajaan Majapahit ni muncul pada abad ke-13, manakala pusat kerajaannya adalah kota Trowulan. Jadi di sini itu sedikit mengenai kewujudan kerajaan di alam Melayu. Ada 7 buah kerajaan di alam Melayu ni, iaitu tadi kita mulakan dengan Champa, kemudian kita tengok kepada Angkor, kemudian Funan, dan berikutnya Kedah Tua, diikuti oleh Gangga Negara. Kemudian cikgu tadi bercerita mengenai Sriwijaya dan juga Majapahit. Jadi campur semua kewujudan kerajaan di alam Melayu ni yang telah kita bincangkan tadi, ada 7 buah kerajaan ni. Malah untuk tajuk-tajuk kita yang berikutnya, kita akan tumpu kepada ke-7 buah kerajaan di alam Melayu ni. Itu tentang kerajaan di alam Melayu. Di sini pentinglah juga untuk kita mengetahui di mana kedudukan kerajaan ke-7 buah kerajaan ni dari segi lokasi, bila kerajaan ni muncul, dan juga pusat kerajaan bagi setiap kerajaan ni. So cikgu harap dengan adanya paparan yang cikgu buat di hadapan kamu ni, kamu dapat belajar dengan lebih mudah dan kamu dapat mengenal pasti lokasi kerajaan di alam Melayu. Ini yang dapat cikgu kongsi bersama kamu tentang tajuk 1.2, iaitu kewujudan kerajaan di alam Melayu. Dan alam Melayu ni dikenali juga sebagai Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu. Jadi dalam istilah yang lain lah kita kata, selain kita menyebut tentang alam Melayu, alam Melayu juga nama lainnya ialah Kepulauan Melayu ataupun Dunia Melayu. Sama je, sama ada alam Melayu, Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu membawa
membawa maksud yang sama. Dan pada masa dahulu, gugusan tanah luas terbentang yang menghubungkan kawasan darat dengan kepulauan ini dikenali sebagai pentas Sunda. Ini sebenarnya kita dah belajar masa tingkatan 1. Dan kawasan pentas Sunda ni dia mempunyai ciri fizikal dan hidupan yang hampir sama. Jadi maksudnya di sini manusia yang tinggal di kawasan ni akan berkongsi tamadun yang sama, seperti kepercayaan, asal usul keturunan, bahasa, budaya dan masyarakat.